Saya nak berkongsi kepada anda semua ini mengenai bajet 2022, pasca bajet 2022 yang mana kita akan bercakap mengenai kesihatan dan juga keselamatan pekerja. Jadi kalau di Malaysia ini kita mempunyai satu akta yang telah pun dilaksanakan iaitu Akta Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun OSHA 1994 dan kita nak lihat bagaimanakah apabila bajet diletakkan dalam bajet 2022 mengenai aspek kesihatan dan juga keselamatan pekerjaan, bagaimana ia boleh memberi kesan kepada sektor yang paling penting dalam sektor perkilangan ataupun sektor pekerjaan iaitu kesihatan dan juga keselamatan bekerja. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Dr. Haji Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi Assalamualaikum dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Datuk. Ya, Assalamualaikum. Jadi Datuk, tadi saya dah buka mengenai OSHA, Akta Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan. Sebelum kita kaitkan dengan bajet 2022 dan juga bagaimanakah pelaksanaannya untuk tahun 2022 sehingga hari ini, bagaimanakah pelaksanaan dan juga penguatkuasaan akta ini di Malaysia, Datuk? Alhamdulillah, syukur. Pada tahun ini bajet yang ada ni amat memuaskan. Terutama dari sudut industri perkilangan. Sudah kita tahu bahawa industri perkilangan ini adalah antara sumber ekonomi negara. Akta-akta yang ada dalam bajet, dia ada kaitan dengan peranan majikan kepada pekerja dan peranan pekerja kepada majikan. Itu yang perkara yang sangat penting. Jadi melihat pada bajet dan juga peruntukan yang diberikan, saya nak baca sedikitlah mengenai bajet yang telah diberikan pada sektor perniagaan kita. Contohnya 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam juga sektor swasta ditawarkan melalui inisiatif Malaysia Short Term Employment Program dan juga 1.1 bilion ringgit diperuntukkan untuk pelbagai program latihan dan juga peningkatan kemahiran dengan sasaran 22,000 pelatih. Apabila kita bercakap mengenai kemahiran, dia nak tak nak mesti berkaitan dengan fizikal manusia dan fizikal manusia ini mesti berkait rapat dengan kesihatan dan juga keselamatan pekerjaan di sesuatu lokasi pekerjaan tersebut. Jadi dengan bajet ini peruntukan ini, bagaimana ia boleh memberi kesan kepada penambahbaikan aspek kesihatan dan juga keselamatan pekerja di sektor perkilangan dan juga perindustrian ini, Datuk? Untuk pengetahuan semua, bajet tahun ini adalah sangat penting, terutama dari segi sudut kesihatan dan keselamatan. Sudah kita tahu bahawa COVID melanda dunia, benda adalah satu benda yang sangat penting ketika ini. Khusus pekerja ini perlu diambil berat. Dari sudut pertama, sudut kemahiran. Perlu berlaku peningkatan kemahiran dari semasa ke semasa. Apabila COVID berlaku, suasana sudah berubah. Apabila hadir ke tempat kerja, kena buat swab test, kena sanitize, dan kita kena ambil suhu. Dan selepas shift tu keluar, shift baru masuk, kena sanitize balik. Jadi perkara-perkara itu sangat penting. Sekiranya pekerja yang kita ada tidak sihat, kita memberi overtime yang terlalu banyak, sudah pasti mutu dan kualiti produk akan terjejas. Jadi sumber-sumber bajet yang diberi perlu digunakan baik untuk sudut kesihatan dan juga kursus ataupun seminar untuk memberi kesedaran kepada mahu perkilangan dan juga majikan. Bagaimana dengan sektor dari segi golongan pekerja-pekerja muda yang baru saja masuk industri, kerana kita faham kerajaan memperuntukkan bajet untuk upskilling dan juga reskilling, dan perkara ini juga perlu dititik beratkan dengan aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, khususnya Datuk yang memang pakar dalam bidang perkilangan. Datuk, peluang tu ada, terbuka, kerana bagi kami persatuan, kita beri keutamaan kepada pekerja tempatan dahulu. Kemudian baru asing. Jadi peluang untuk kerjaan itu tidak ada masalah. Apa yang berlaku sekarang ni, faktor kewangan pekerja. Sekiranya kadar gaji minima di bandar dan luar bandar sama, itu menghadapi masalah sikit. Kemungkinan apabila kilang berada di pusat bandar, gaji basic mungkin 1,200. Nak ditanggungnya sewa. Emak di kampung. Anak yang belajar. Ataupun adik-beradik.
1,200 tak mencukupi. Tetapi di luar bandar, insya-Allah okey. Jadi benda ni kajian perlu dipertimbangkan. Kerana apabila gaji ataupun peruntukan untuk sebuah umat tidak mencukupi, satu tekanan akan berlaku. Dan prestasi di pejabat akan terganggu. Jadi untuk memastikan prestasi mereka, keselamatan mereka dan juga kesihatan mereka terjaga, saya kira dalam sektor perindustrian dan juga perkilangan mereka perlu memenuhi standard piawaian. Contohnya piawaian antarabangsa, International Standard of Organization, ISO. ISO ada 9001, 14000, 18000 dan banyak lagi standard-standard. Jadi daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana sehinggalah kepada sektor perkilangan yang cukup besar. Adakah bajet pada kali ini dia boleh untuk memberi gambaran bahawa sektor-sektor ini perlu untuk mendapatkan standard piawaian antarabangsa ini supaya aspek keselamatan dan juga kesihatan itu terjaga? Itu memang sangat perlu. Bagi industri atau pemain industri perkilangan amat perlu perkara tersebut. Kerana basicnya ada. Biasanya kilang kalau membekal kepada market ataupun luar negara, benda-benda basic macam ISO, halal, sudah berperanan yang agak penting. Itu basic. Tapi apabila konflik berlaku, ada sikit perubahan perlu diperbaiki atau dibaik pulih. Dan ia melibatkan kos. Betul. Okay. Jadi bajet yang ada tu, yang pergi ke kesihatan dan keselamatan tu, perlu ditambah. Perlu ditambah ataupun ya, majikan sekali kira perlu menggunakan bajet tersebut dengan cara perlu berhemah untuk memastikan kedua-duanya pengeluaran di samping dengan aspek kesihatan juga keselamatan itu perlu diutamakan. Betul. Dia untuk bahagian bajet, pendapat saya lah, kerajaan perlu memikirkan pertama adalah majikan. Perlu fikir juga. Kedua adalah perkilangan. Perkilang. Jadi kalau katalah majikan tidak diambil tahu, sudah pasti sumber itu tak boleh kita gunakan untuk pekerja. Itu yang perkara yang sangat penting dan kena buat fikiran terbuka. Betul. Kerana apabila konflik perbelanjaan untuk kesihatan memang sangat banyak. Kita akan perlu masa yang sama kita pastikan pekerja kita sangat sihat. Macam mana kita pastikan sihat? Kita khawatir apabila pekerja kita terlalu tekan, kita bagi overtime terlalu banyak, kemungkinan hingga lebih sampai 12 jam satu hari. Kemungkinan 3 hari okey. Hari yang keempat sudah pasti kualiti kerja dia terjejas. Yang paling takut adalah orang kata apa, turnover syarikat tersebut akan tinggi. Betul. Bila turnover tinggi, rating untuk di peringkat orang mencari kerja semua dia akan jadi jatuh lah. Jadi dari aspek macam Datuk cakap tadi, kebajikan pekerja, cuti, masa bekerja, overtime, ada kadang-kadang kita dengar kes majikan tidak membenarkan cuti dan sebagainya. Betul. Bagaimana untuk memperkasakan perkara ini dan diangkat supaya kebajikan pekerja-pekerja ini terjaga? Kalau mereka perlu cuti, berikan mereka cuti, jangan halang mereka cuti. Macam mana Datuk? Itu idea yang sangat baguslah. Apa yang sebenarnya kami baru terima anugerah lah dari peringkat ASEAN. Apa yang kita buat di organisasi kami, sebuah kilang yang tanahnya lebih kurang 5 ekar. Di dalam kawasan kilang tersebut, kita ada aktiviti yang untuk memeriahkan suasana pekerja dengan kebajikan. Contoh, kita ada surau, boleh buat suku-suku keagamaan. Kita ada futsal sendiri. Maknanya kita kat situ kita akan buat hubungan sama dengan pekerja dengan tangan. Begitu kita ada clubhouse untuk menjalankan aktiviti yang dipikir sesuai. Jadi apabila hubungan majikan dan juga kaki tangan erat, prasangka satu sama lain akan hilang. Betul. Jadi benda itu yang kita mahu, satu keharmonian di dalam satu organisasi. Ya, dan dia akan meningkatkan produktiviti. Ya, betul. Itu adalah satu yang perlu kita percaya. Kerana itulah dari segi hubungan dan juga kesihatan juga keselamatan pekerja ini perlu dipentingkan. Dan juga salah satu aspek juga apabila kita bercakap mengenai sektor perindustrian adalah sektor kesihatan persekitaran. Betul. Persekitaran kilang tersebut, tempat orang bekerja tersebut mestilah bersih supaya ia
tidak memberi kesan kepada kesihatan. Dengan peruntukan bajet yang diberikan ini, adakah dengan pandemik COVID-19 kita lalui, bagaimana dengan pengurusan dari segi kos pada ketika ini, Datuk? Datuk yang berada dalam industri. Kos dia memang sangat tinggi. Jadi kita apabila kos tinggi, sudah pasti margin rendah. Buat masa ini memang majikan faham keadaan kita dengan pembajet terlalu besar dari kesihatan. Jadi memang kita kadar keuntungan kita ini tipis. Tapi kami berharap ada peruntukan juga ataupun dana untuk grant untuk majikan. Sebab kita kena pastikan bahawa apabila pengusaha Bumi Putra mendapat keuntungan, dan keuntungan tu kita bayar ke zakat. Zakat pula ada saluran-saluran tertentu untuk fakir. Jadi duit tak akan berpusing. Jadi kita pastikan majikan perniagaan untung untuk bayar zakat. Dan juga persekitaran. Persekitaran tu memang kena pastikan kawasan memang sangat bersih lah. Dari segi ruang udaranya, dari segi kehijauan ekonya, dan juga sukan. Kita biasa akan buat gathering seperti itu dalam masa tempoh 2 bulan hingga 3 bulan satu kali. Dan juga seminar-seminar yang terkini untuk kaki tangan. Sebab kadang kaki tangan ni daripada tempat kerja, dia balik rumah. Betul. Balik kerja, balik rumah. Tapi keadaan semasa, dia tertinggal. Kerana itu pentingnya untuk sekurang-kurangnya dengan ada seminar ataupun program-program, ada sedikit diversion supaya otak mereka sentiasa segar. Betul. Untuk melihat keadaan semasa. Dan itu adalah elemen-elemen yang sebenarnya yang dikatakan sebagai kesihatan dan juga keselamatan pekerja, yang mana ia juga dipengaruhi oleh kesihatan persekitaran, tempat kerja yang bersih dan sebagainya. Penggunaan PPE yang sempurna itu adalah elemen-elemen yang perlu dan sangat dititik beratkan. Kalau kita lihat di grafik di visual TV, itu adalah antara contoh bagaimanakah pekerja mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Ya betul. Cuma melihat kepada peralihan dunia ini, kita beralih daripada tahun 90-an, lepas tu masuk tahun 2000 sehingga sekarang kita berada dalam pandemik COVID-19, dan tidak lama lagi kita akan beralih kepada era endemik. Jadi semua kos pengoperasian syarikat ataupun apa saja premis akan meningkat. Bagaimana di pihak industri untuk menyerap tekanan itu, Datuk? Kita selalu berbincang lah. Kami biasa bincang dengan pihak kerajaan. Kerana kita pastikan perniagaan Bumi Putra tidak terjejas ataupun tutup terus. Apabila endemik, maknanya kita baru start berniaga, so pasti 2 tahun perniagaan terjejas dan mengalami kerugian yang sangat ketara, dan ada syarikat yang tutup. Apabila kita nak majukan syarikat atau memulakan syarikat, perlukan modal yang banyak. Apabila kita nak buat pinjaman, propose kepada bank atau badan kewangan, sudah pasti dia tak akan bagi. Kerana 2 tahun dalam keadaan rugi. Dan gangguan untuk permulaan perniagaan, itu yang penting buat ketika ini. Jadi saya harap kerajaan akan memperlihatkan perkara tersebut. Geran lagi penting daripada pinjaman waktu ini. Antara buah fikir dan juga cadangan-cadangan dan juga suara daripada pihak industri sendiri terhadap bajet 2022, dan apa yang diharapkan supaya bajet 2023 cadangan-cadangan tersebut dapat diangkat dan juga didengar oleh kerajaan. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Haji Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur, berkongsi kepada kita semua mengenai pasca bajet 2022, memberi fokus kepada kesihatan dan juga kebajikan pekerja.